Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah di Masjid Yusof Ishak pada hari ini? Semuanya sihat? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Jadi bagaimana kita pada hari ini sudah bersedia untuk mengikuti pengajian kitab Fathul Bari, dan hari ini kita akan masuk kepada perbincangan hadis kita yang baru. Dan perbincangan kita pada hari ini bagi Ustazah dia adalah perbincangan yang ringkas. Kerana hadisnya pun ringkas, tak ada perkara yang complicated sangat yang perlu kita bincang secara tuntas. Dan kita dapati dalam hadis ini cuma ada satu perkara berkaitan dengan ilmu yang ingin ditekankan di dalam hadis tersebut yang boleh kita amalkan ketika kita menjadi penuntut ilmu. Baik, so hari ini kita akan masuk kepada perbincangan hadis kita yang ke bab 43. Ya, hadis 43 berkenaan dengan menyimak para ulama. Dalam kitab kita pun juga menggunakan perkataan yang sama, cuma dalam kitab tu ejaannya ikut kepada ejaan bahasa Indonesia, ya. Tapi kalau dalam slide ustazah kita lihat kepada bahasa Melayu, itu menyemak bukan menyemak. Semak dengan semak dengan menyemak, menyemak dengan menyemak itu beza. Sekarang bunyinya menyemak. Okay, menyemak para ulama. Kita berada pada halaman 373. Kalau macam mana saya yang sebagaimana biasa saya kata, kalau kitab muka surat halamannya berbeza, cari bab 43 tajuk menyimak para ulama. Cari tajuk itu. InsyaAllah kita akan jumpa di mana perbincangan ini yang akan kita mulakan. Mungkin ada di kalangan kita yang di sini ikuti pengajian, boleh letakkan di ruangan komen halaman yang keberapa jika sekiranya muka suratnya berbeza daripada yang terdapat di muka surat ataupun di dalam kitab ustazah. Okey. Jadi hadis kita pada bab yang ke-43 ini, ya, kita lihat pada hadis yang bernombor 121. Okey, hadis kita untuk bab ini nombornya 121. Baik, kita baca terlebih dahulu hadis yang akan kita bincangkan. Hadis ini Ustazah nak ambil daripada mana? Daripada Jarir boleh? Ya, okey. Saya nak baca daripada An Jaririn. Saya harap jumpa perkataannya sebab sanadnya taklah panjang sangat ya di situ. Jadi cuba cari di dalam kitab ataupun cuba lihat dalam slide kita di sini. Kita akan mulakan daripada nama perawi Jarir. Baik, An Jaririn anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. Jadi yang warna merah jambu itu ialah hadis Nabi, apa yang Nabi ucapkan. Sebab itu saya letakkan dengan warna yang berbeza. Jadi dapat dibezakan mana sabda daripada Nabi, mana yang bukan. Jadi di sini ya, kalau kita rujuk kepada maksud hadis ini, ya, masih lagi di halaman yang sama ya, iaitu halaman 373. Jika kita lihat pada maksud hadis yang ringkas ini,
dari Jarir, okay, sekali lagi kita cari nama perawi bernama Jarir. Dari Jarir bahawa Nabi SAW bersabda kepadanya pada Haji Wada'. Jadi peristiwa ini berlaku ketika Haji Wada', iaitu Nabi kata kepada Jarir ini, perintahkan agar orang ramai diam. Tadi kan Nabi SAW kata kepada Jarir, istan sitin nasa. Ya, istan sitin nasa. Maksudnya, Nabi suruh Jarir ini supaya beritahu kepada orang ramai agar diam. Kerana apa? Untuk menyemak ucapan baginda. Sebab ada yang ingin Nabi SAW sampaikan. Jadi sebab itu Nabi minta kepada Jarir agar mendiamkan. Maknanya beritahu kepada mereka supaya mereka diam agar mereka dapat semak apa yang ingin Nabi sampaikan kepada mereka. Kemudian setelah itu baru Nabi sampaikan. Apa yang Nabi kata di sini? Nabi beritahu kepada mereka, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Maksudnya, jangan setelah aku wafat nanti, yang warna merah jambu ya, okey, fokus pada yang warna merah jambu. Jangan setelah aku wafat nanti, kalian kembali menjadi kafir sehingga sebahagian kalian memenggal leher sebahagian yang lain, iaitu saling membunuh antara satu sama lain. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi ringkas hadisnya. Okay, yang Nabi SAW sampaikan kepada mereka semua dalam ataupun pada peristiwa Haji Wada' itu tadi. Jadi di sini kalau kita rujuk kepada syarah hadisnya ya, sila buka muka surat yang berikutnya, iaitu muka surat 374. Kita akan pergi kepada perkataan babul insati lil ulama. Cari ya perkataan itu, dia ada di bahagian atas sekali, iaitu babul insati lil ulama. Maksudnya bab menyimak para ulama. Jadi apakah dimaksudkan dalam bab ini? Menyimak para ulama. Ni disebut begini, diam sambil mendengarkan apa yang mereka ucapkan. So, bila kita kata kita menyimak para ulama, maknanya ialah ketika para ulama menyampaikan ilmu, ya, kita diam. Kerana apa? Untuk kita mendengarkan apa yang diucapkan oleh para ulama. Ataupun kita kata guru kita ketika kita belajar. Sebagaimana yang Nabi SAW perintahkan kepada mereka yang ada pada Haji Wada'. Dalam hadis ini, Nabi suruh Jarir perintahkan kepada orang ramai agar diam. Kenapa diam? Supaya bila Nabi SAW menyampaikan ilmu, mereka dapat dengar apa yang Nabi SAW ucapkan kepada mereka. So inilah yang dimaksudkan dengan bab menyimak para ulama, iaitu kita diam sambil mendengarkan ucapan yang disampaikan oleh guru yang berada di hadapan. Baik, kita pergi kepada perkataan yang berikutnya. Ada beberapa perkataan yang Ustazah skip ya. Okey, jadi sila cari perkataan ini, iaitu perkataan yadribu. Jumpa? Tak apa, cari dulu. Okey, sila cari dahulu. Jumpa ke tidak? Mudah-mudahan jumpa sebab tak jauh sangat perkataan dalam kitab ni. Okey, kita skip 1, 2, 3. 3 perkataan kita skip, kita terus masuk kepada perkataan yadribu. Baik, dalam perkataan ini, pada perkataan ini ya, maksud yadribu di sini ialah memenggal. Tadi kan ada hadis Nabi SAW. Nabi kata apa dalam hadis itu? Nabi kata, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu. Okey, ini perkataannya. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Jadi, maksud yadribu di dalam hadis Nabi ini, ya, bila kita lihat di situ,
kita dapati disebut dengan satu penjelasan dengan memenggal. Baik. Memenggal di situ, maksudnya ialah jangan berkelakuan seperti mana sebelum Islam, iaitu saling membunuh. Jadi Nabi larang. Nabi beritahu kepada mereka yang berada di haji wada' itu kan, Nabi pesan kepada mereka jangan berkelakuan sebagaimana sebelum mereka menjadi seorang yang beriman kepada Allah. Sebab kita pun tak boleh nak mengenepikan tentang sejarah lah kehidupan mereka sebelum Islam, yang mana masyarakat jahiliyah pada masa itu mereka ni suka bertengkar, suka bermusuh, bahkan mereka sanggup membunuh kan untuk mendapatkan sesuatu. Jadi itu kehidupan mereka sebelum kedatangan Islam. Masyarakat jahiliyah begitu keadaannya. Jadi Nabi SAW pesan kepada mereka, setelah baginda wafat, jangan kembali kepada satu kehidupan yang seperti itu, di mana mereka saling memenggal leher, itu saling berbunuh-bunuhan kerana satu perkara yang tak seharusnya itu berlaku. Okey, jadi ini pesanan Nabi SAW kepada mereka yang hadir ataupun mereka yang mendengar ucapan baginda pada masa tersebut. Baik, kita lihat di sini. Kita dah settle berkenaan dengan maksud yadribu. Saya nak masuk kepada pendapat berkenaan dengan hadis yang sedang kita bincangkan di sini. Kita ada satu pendapat yang dibawa oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, yang mana beliau memetik pendapat Ibn Battal. Kalau rujuk pada muka surat 374 pada perenggan di bawah sekali di situ, disebutkan bahawa menurut Ibn Battal berkenaan dengan hadis ataupun berkenaan dengan intipati yang terdapat di dalam hadis ini, beliau mengatakan begini. Okey, menurut Ibn Battal, hadis ini menunjukkan bahawa seorang penuntut ilmu wajib mendengar dan menyimak apa yang disampaikan oleh para ulama, ataupun kita kata oleh para guru kita. Jadi sebagai seorang penuntut ilmu, bila kita berada dalam sebuah majlis ilmu, contohlah sekarang ni kita pun sedang belajar ni, betul tak? Kita sedang belajar, kita sedang mengikuti pengajian, sedang mengikuti apa yang saya bincangkan di sini. Jadi apa kewajipan kita sebagai penuntut ilmu? Walaupun saya tak nampak, walaupun tidak berada di hadapan saya, kewajipan kita ialah untuk mendengar dan menyimak apa yang disampaikan oleh guru, walaupun tidak berada di hadapan, walaupun guru tak nampak. Jadi ini kita panggil sebagai adab ketika kita menjadi penuntut ilmu. Maka seorang penuntut ilmu yang benar-benar penuntut ilmu, dia akan menjaga adab ini untuk mendengar apa yang dibicarakan oleh gurunya, tidak kira online ataupun offline. Okey, baik. Seterusnya kita lihat di situ ada perbezaan. Ada perbezaan antara perkataan al-insat dan juga perkataan al-istima'. Boleh cuba mana saya nak rujuk. Okey, muka surat 375. Lihat jemaah di situ, muka surat 375. Cuba cari surah Al-A'raf ayat 204. Ada dinyatakan ayat Al-Quran di situ, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Cari perenggan itu. Di sinilah yang ingin saya bawa perbincangan berkenaan dengan perbezaan antara al-insat dan juga al-istima'. Okey, jadi siapa yang ada kitabnya, rujuk pada perenggan yang di bawah ayat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 204. Jika jumpa, alhamdulillah, jumpalah tempat yang mana ingin saya bincangkan berkenaan dengan perbezaan
yang terdapat pada kedua-dua perkataan tersebut. Jadi di sini disebutkan begini. Apa beza antara perkataan al-insat dan juga al-istima'? Ya, jika kita rujuk kepada syarah yang dikemukakan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitabnya ini, kita dapati beliau kata begini. Kedua kata tersebut memiliki makna yang berbeza. Jika kita kata al-insat, ya, bila kita kata al-insat, ini adalah perkataan yang diguna pakai untuk topik bab kita dalam hadis ini. Okey, bab yang ke-43 menggunakan perkataan al-insat. Jadi, bila kita kata al-insat, maksudnya di sini ialah diam, dan kata al-insat artinya diam, dan kata ini ditujukan untuk orang yang mendengarkan maupun yang tidak mendengarkan. Boleh faham di situ? Al-insat ni maksudnya diam, tetapi ia ditujukan kepada orang yang duduk diam dalam majlis ilmu, yang mana tidak kira sama ada dia itu dengar ataupun dia tidak dengar. Kita duduk dalam kelas ni muslimah. Bukan muslimah ni, Masjid Yusof Ishak ni je muslimin muslimat. Okey, kita duduk dalam kelas ni sekarang ni. Dalam kelas ni ada ramai orang, ada ramai pelajar di hadapan saya. Semua diam. Kan, mereka duduk depan saya ni, mereka diam. Mereka lihat saya yang sedang berbicara di hadapan, yang sedang menjelaskan. Tapi diam tu tak bererti dengar, bukan? Betul tak? Sebab tu dia kata orang yang mendengar atau yang tidak mendengar. Kerana mungkin dia diam, tapi dia fikir benda lain yang menyebabkan dia tak dengar apa kita sebutkan. So ini kita panggil sebagai al-insat. Ya, dia diam, tak semestinya dia dengar. Tapi kita boleh panggil jugalah keadaan itu sebagai al-insat, iaitu diam untuk menyimak perbincangan guru tu tadi. Cuma tak semestinya bila dia diam, dia duduk dengar tu, dia dengar. Sebab ada yang duduk diam tapi pemikirannya dah ke lain. Betul tak? Kita belajar kan, kita nampak ada student tu, dia tengok, kita tengok je. Tengok kita gini, tapi adakah dia dengar apa yang kita sedang ajar tu tadi? Tak semestinya. Mungkin otak dia fikirkan, kalau yang muslimah ni kan, dia fikirkan, sekejap lagi ni balik ni, nak pergi pasar, pergi Sensiong kan, lepas tu nak beli ikan, nak beli tu, jangan lupa pula beli petai, nak masak petai apa ni kan, okey, sama tumis petai ke apa, sedapnya makan dengan nasi panas, fikir dah. Nanti sekejap lagi nak lipat kain ke apa. Tapi keadaan dia duduk diam tu, dia tengok kita. Cuma apa yang dia fikirkan, wallahualam lah, tak tahu dia fikirkan tentang apa. Sebab tak semestinya al-insat diam, duduk, dengar, dia tu dengar. Tapi keadaan dia, kita masih lagi masukkan pada kategori al-insat itu tadi. Okey, seterusnya kita ada perkataan yang kedua di sini. Apa perkataannya? Al-istima'. Ya, al-istima'. Baik, bila kita kata al-istima', cuba rujuk ya, dalam kitab kita di sini disebutkan begini. Ia ditujukan kepada orang yang sedang mendengar. Okey, perkataan al-istima' ini ia ditujukan kepada orang yang sedang mendengarkan. Sama ada orang tersebut dengar sambil diam ataupun sambil membicarakan perkara yang lain, selama itu tidak mengganggu kefahamannya terhadap ucapan orang yang sedang didengarnya. Dengar tu dengar, tapi mulut pun bercakap sekali. Cuma di sini al-istima' di sini dikata orang tu dia berbicara. Okey, dia dengar. Tapi asalkan apa yang dia bincangkan itu tadi ataupun apa yang dia bualkan dengan rakan itu tadi tidak mengganggu kefahaman yang disampaikan oleh guru di hadapan. Kita boleh sebutkan ia sebagai al-istima'. Biasalah kadang-kadang kan kita, selalunya orang-orang yang tak duduk depan ni lah kan, okay? Mereka ni duduk kan, tiba-tiba kata, muka surat berapa Tapi dengar, saya tengah cakap, muka surat berapa? Oh, muka surat 374, kita buka. Oh, dari sini sampai sini. Padahal ustazah kat depan sedang bercakap. Tapi dia dengar tu dengar. Cuma ada juga perbualan yang sedang dia bicarakan dengan temannya di sebelah.
kan? Tapi asalkan apa yang dia bincangkan ataupun apa yang dia ucapkan tadi, dia bukan perkara yang mengganggu kefahamannya. Dia cuma cakap itu sajalah. Kan bincang sikit-sikit, muka surat berapa, cari muka surat, udah sampai sini ya, itu saja. Taklah bincang lebih-lebih kan. Kalau bincang lebih-lebih, kita tak panggil ia sebagai al-istima'. Itu maknanya dia pun nak jadi ustazah juga kat depan, dan dipersilakan ke hadapan jika begitu keadaannya. Okey, orang berbual kat depan, dia pun nak berbual kat depan kan. Okey, itu masalah juga kadang-kadang ada student, ada pelajar yang begitu. Baik, jadi kalau kita rujuk ya di sini, ada pendapat daripada Sufyan Ats-Tsauri yang mana beliau mengatakan begini. Ya, kalau kita rujuk kepada perenggan yang berikutnya dalam kitab kita ini, dikemukakan kepada kita dengan pendapat Sufyan Ats-Tsauri yang mana beliau kata tahapan yang pertama dalam menuntut ilmu. Maknanya kita belajar ni dia ada peringkat, ada tahap. Jadi kalau kita rujuk kepada pendapat Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau kata orang yang belajar pada tahapan yang pertama dalam menuntut ilmu adalah al-istima'. Dia dengar. Okey, ini menurut kepada pendapat Sufyan Ats-Tsauri ini, iaitu kita dengar, kemudian al-insat, kita diam. Kita dengar kena diam ya. Tak boleh dengar berbual juga, itu menjadi masalah. Cuma yang tadi kalau dalam istima' tu ada benda sikit-sikit kita bincang, kita cakap dengan teman kita di sebelah tu, tak menjadi masalah. Yang penting ia tidak mengganggu kefahaman ataupun pembelajaran yang sedang berlangsung. Contoh tanya buku surat berapa, ataupun minta kan boleh pinjam pen, itu okey saja. Itu masih lagi kita masukkan pada al-istima' mendengar. Kemudian setelah kita dengar tu kan dalam keadaan kita mendengar, kita al-insat, iaitu kita diam. Seterusnya lepas kuliah, balik kuliah, apa kita buat? Kita hafal apa yang dah kita dengar dan yang kita semak tu tadi. Sebab al-insat tu maksudnya diam sambil menyimak bacaan ataupun sambil menyimak pembelajaran yang sedang berlangsung. Begitu kan? Jadi, balik rumah, apa tahap seterusnya? Apa dia punya next step yang perlu kita buat? Kita hafal. Kita dah bincangkan bukan berkenaan dengan ini bila? Pada minggu lepas. Tentang siapa? Abu Hurairah yang menghafal hadis Nabi SAW. Jadi kena ingat, di sini next step bila kita belajar ialah kita usaha untuk menghafal apa yang sudah kita dengar dan kita semak daripada guru itu tadi. Okey, seterusnya kita mengamalkan. Kemudian kita sebarkan. Kalau dapat dikongsikan kepada rakan-rakan apa yang dah kita hafal, apa yang dah kita amalkan itu tadi kan, kita kongsikan, kita sebarkan dengan rakan-rakan. Barulah tepat sharing is caring. Okey, maknanya kita share perkara yang bermanfaat yang kita amalkan dan kita dah belajar. Okey, so begitu keadaannya. Jadi, habis ya perbincangan berkenaan dengan tahap ilmu ini. So kita faham, bila kita jadi penuntut ilmu di sini, kita ada beberapa step yang perlu kita ikuti ataupun yang perlu kita fahami. Masuk dalam kuliah ataupun masuk dalam classroom kan, apa yang kita perlu buat? Al-istima'. Kita dengar apa yang dibincangkan oleh guru di dalam kuliah ataupun dalam pengajian. Kemudian kita ada al-insat. Al-insat inilah ketika kita dengar tadi kan pengajian itu, kita diam. Kerana apa kita diam? Kerana kita nak menyimak, kita nak mencatat apa yang disampaikan oleh guru. Sebab tu kita berada dalam keadaan al-insat itu tadi. Setelah itu kita berpindah kepada langkah-langkah ataupun step-step yang berikutnya, tahap yang berikutnya. Menghafal, mengamalkan dan menyebarkan ilmu yang kita pelajari. Okey. Baik, seterusnya ya, kita pergi kepada pengajaran hadis. Sebab tadi saya kata ringkas saja perbincangan hadisnya. Jadi dah selesai perbincangan dalam kitab, saya dah tutup dengan tahapan ataupun tahap-tahap yang dikemukakan oleh Sufyan Ats-Tsauri di dalam kitab itu tadi ya. Sekarang kita akan terus masuk kepada pengajaran hadis kita pada hari ini. Baik, kita lihat begini. Satu yang kita belajar dalam perbincangan kita ya pada pagi ini, untuk hadis kita yang bernombor 121 dalam bab 45. Pertama ialah adab mengikuti pengajian. Apa adabnya? Diam dan dengar ataupun dengar dan diam. Kedua-duanya boleh.
Sebab ada juga pendapat yang mengatakan al-insat itu datang terlebih dahulu, barulah kita al-istima'. Tapi bagi saya tak menjadi masalah lah mana satu nak datang dulu. Nak diam dulu ataupun dengar, nak dengar dulu ataupun diam. Okay, kedua-duanya boleh sahaja. Okay, jadi bila kita masuk dalam satu pengajian, tak kira seminar ke atau apa-apalah, kan? Tak semestinya kuliah di masjid lah, apa-apa saja. Begitu juga bila kita mengikuti kuliah secara online. Adabnya itu perlu dijaga. Iaitu kita diam dan kita dengar. Dengar tu diam dan dengar ni tujuannya untuk apa? Menyimak apa yang diajar oleh guru. Menyimak tu maksudnya ialah bukan menyemak sekali saya kata. Bukan menyemak. Menyemak tu memang tak ada kena-mengena lah dengan topik kita. Kita menyimak. Menyimak ni maksudnya ialah bila guru baca, bila guru bincangkan, kan, kita buka buku kita, kita tengok mana ustazah baca, kemudian kita sini, kita sama-sama sekali baca, kemudian catat apa yang ustazah jelaskan. Lepas catat itu tadi, kita pun mungkin ada apa-apa yang kita musyrik, kita tulis kan, gini. Ada notes yang kita, side notes yang kita nak letak dan sebagainya. Begitu keadaan seorang penuntut ilmu. Jadi adab itu perlu dijaga. Tak kira kita ni peringkat mana pun sebagai seorang pelajar, kan? Perlu diam dan dengar. Jangan, saya terus terang begini tau. Saya nak kata gini. Saya ada satu ketidaksukaan bila kalau saya mengajar, dalam kuliah saya ada student ataupun ada pelajar yang turut nak mengajar sekali. Faham tak maksud saya nak mengajar sekali? Maknanya dia berbual dengan kawan di sebelah. Saya rasa bukan saya seorang lah, mungkin guru-guru lain pun begitu juga. Kita sekarang di hadapannya sedang baca kitab ni, kan, sedang syarah, sedang nak bincangkan tentang kitab ni. Tiba-tiba kita dengar suara kat belakang, bising-bisingkan, cakap ni, sampai ke depan suaranya. Ia mengganggu sesi pembelajaran. Ia mengganggu sesi pembelajaran. Bukan ia mengganggu saya sahaja, tetapi ia mengganggu rakan-rakan yang duduk di dalam kuliah yang ingin dengar dan menyemak perbincangan yang sedang dibincangkan ataupun dikemukakan oleh guru di hadapan. Jadi ini adab. Ini adab. Tak kira kita senior ke, kita junior ke apa, kan, perlu jaga adab itu. Sebab kadang-kadang bila kita nak tegur, bimbang. Sebab saya muda. Walaupun tua tapi nampak muda, kan. Saya muda. Selalunya di kalangan pelajar saya ni bukan muda-muda lah. Mereka ni di kalangan yang senior, kan, warga emas sebagainya. Kalau kita nak cakap, kita bimbang. Takut cik ni terasa hati, kan. Esok lusa pula tak nak lagi datang kuliah kita. Kita lagi bimbang sedemikian. Jadi, mungkin guru pun tak sampai hati nak tegur. Maka, saya kata ginilah. Bila mungkin ada di kalangan kita kawan-kawan, kan, dalam kuliah, bila guru sedang mengajar, mungkin ada di kalangan kawan-kawan kita yang turut sama berbicara ketika guru mengajar, yang mana ia mengganggu sesi pembelajaran. Kita kawan dekat sebelah ataupun depan ataupun belakang, cuit lah sikit, kan, cuit sikit. Ustazah tengah cakap kat depan tu, tak elok lah gitu. Cakap gitu sudah. Mungkin boleh. Mungkin sebab kadang kuliah kita ramai. Kan kuliah kita ramai, so kita tak dapat nak jangkau. Kita pun tak tahu siapa yang sok-sok kat belakang tu, kan, yang dengar sampai ke depan tu. Yang buat kita rasa terganggu. Kita nak tegur pun takut nanti orang kata, Ustazah ni muda-muda nak tegur kita. Mungkin ada cik-cik yang macam gitu, kan. Susah juga kita ni. So, mungkin kita sebagai rakan yang duduk sama-sama dalam kuliah tu, kan, boleh tegurlah bila berada pada situasi yang sedemikian. Baik, kenapa penting kita diam dan mendengar perbincangan yang sedang dibincangkan oleh guru di hadapan, ataupun sesiapalah guru mana-mana, ustazah apa, kan, ketika dalam kuliah. Kenapa? Baik, kita lihat di sini. Ada pengajaran kedua yang tidak boleh kita ketepikan, iaitu bila kita diam dan mengajar, ianya akan menghasilkan kefahaman dalam pembelajaran. Ya, sebab itu penting. Bila guru mengajar, dengar betul-betul apa yang guru sampaikan. Ya, kadang-kadang kita ni pun masalah juga.
Dahlah tak dengar, sembang dalam kuliah, kemudian tak catat, buku tak bawa, dah tu main handphone kan dalam kuliah kan, ambil-ambil gambar, selfie sana selfie sini dalam kuliah kan. Padahal ustazah kat depan ni sedang bincang ni. Kita sedang mengajar ni kan. Dah tutup last kuliah kan. Ustazah tak faham lah. Oh, nampak tak? Tak faham lah part ni apa-apa. Kenapa jadi sedemikian? Besar kemungkinan kita tidak mendengar dengan baik ketika sesi pembelajaran sedang berlangsung. Itu yang menyebabkan tiba-tiba semua benda tak faham. Semua benda tak faham. Sebab apa? Kita tak duduk betul-betul dan kita tak fokus dan kita tak dengar betul-betul apa yang disampaikan oleh guru di hadapan. Cuba kita duduk betul-betul yang fokus. Dengar. Kan? Dengar. Semak. Satu demi satu perkataan yang ustazah baca dalam kitab. InsyaAllah. InsyaAllah kita faham. Kalaupun kita tak faham, dia bukan the whole, kan, bukan semua teks tu tak faham. Tapi cuma 1, 2 part je. Tempat yang kita tak faham, itu yang wajar kita tanya. Sebab tu kalau ada orang kata tak faham, kita kena tahu faham yang tak fahamnya itu di bahagian yang mana. Ya? Jadi bila kita tanya guru pun kena jelas lah ya. Soalan yang diutarakan, Ustazah, saya dengar tadi saya cakap tapi saya tak faham lah part yang tadi, yang bahagian sini itu je saya tak faham. Jadi guru pun fokus ketika menjawab. Kalau tak, kita guru kan, kita nak kena ulang balik semua tau. Kalau satu student ni tak faham semua tu, dia problem. Tapi kena check dulu kenapa tak faham tadi. Apa punca kita tak faham tadi? Besar kemungkinan saya kata puncanya bukan daripada guru. Bukan kerana guru tak pandai mengajar. Kadang-kadang kita salahkan guru. Dia kata, tak pandai mengajar lah Ustazah Sakinah ni, tak faham aku satu benda, aku tak faham apa dia cakap. Bukan guru yang tak pandai mengajar. Bukan guru yang tak memberikan inisiatif untuk ke depan mengajar sungguh-sungguh. Tapi kadang-kadang kerana kita tak diam dan mendengar dengan baik, tak menyimak dengan betul apa yang disampaikan oleh guru. So, kita ni sebagai seorang pelajar, kena banyak muhasabah. Ya jemaah, kena banyak muhasabah. Bila masuk dalam kuliah, masuk dalam satu pengajian, bagaimana adab kita. Dan untuk menghasilkan ataupun untuk mendapatkan kefahaman yang baik dalam mana-mana kuliah, key dia, kunci dia itu tadi ialah apa? Cuba kita diam dan dengar betul-betul apa yang disampaikan oleh guru. InsyaAllah. Ya, insyaAllah kita akan dapat kefahaman yang baik. Okey? Baik, itu sahaja pengajian kita untuk hari ini. Sebab tadi saya kata dia ringkas sahaja sebab hadisnya pun ringkas. Yang penting kita nak highlightkan ataupun kita nak tekankan dalam perbincangan hadis kita yang ke-43 ini ialah berkenaan dengan perkataan Nabi istansitin nas, yang Nabi perintahkan kepada Jarir agar suruh orang ramai yang ada di situ diam. Kerana apa? Nabi ingin menyampaikan khutbah baginda. Jadi Nabi ingin mereka semua yang hadir dengar betul-betul, semak betul-betul apa yang ingin Nabi SAW sampaikan. Supaya apa? Mereka faham. Supaya apa? Bila Nabi SAW wafat nanti, tak ada pula kata tak faham lah apa yang Nabi ucapkan. Tak ada pula yang kata sedemikian. Okey? Baik, itu sahaja kuliah kita pada hari ini. InsyaAllah kita bertemu pada kuliah kita yang akan datang ya. Sebagaimana biasanya waktu yang sama di tempat yang sama untuk perbincangan bab yang baru. Okey, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.